Rakyat Singapura mungkin boleh mendapatkan suntikan vaksin bagi selsema di farmasi runcit sahaja, bukan hanya di klinik dan poliklinik. Ini jika ujian perintis Kementerian Kesihatan MOH menunjukkan hasil yang positif, di mana vaksinasi akan ditawarkan di 3 cawangan farmasi. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung sendiri mendapatkan suntikan tersebut di salah satu farmasi tersebut siang tadi. Langkah ini sebahagian daripada usaha pihak berkuasa untuk meningkatkan kadar vaksinasi khususnya dalam kalangan warga emas. Setakat ini sekitar 40% rakyat Singapura berusia 65 tahun sudah mendapatkan vaksinasi bagi selsema. You can set them back for a long time. Many do not recover and resulting in deaths. They may be admitted into ICU, they may stay very long in our hospitals. So at the hospital end, we can feel the burden of an aging population being infected and developing severe illnesses, all of which we can prevent if we just increase the influenza vaccination coverage. Suntikan vaksinasi selsema di farmasi akan dilakukan oleh ahli farmasi terlatih dan langkah ini sebahagian daripada rancangan mengkaji bagaimana ahli farmasi boleh memainkan peranan lebih besar dalam jagaan kesihatan awam. 3 cawangan farmasi yang akan menawarkan suntikan selsema ialah Guardian di Nex, Watson di Paragon dan juga Unity di Parkway Parade. Ada sekitar 150 farmasi runcit seumpama itu di merata Singapura. Setiap suntikan berharga sehingga $35 dan rakyat Singapura yang layak menerima vaksinasi ini akan menerima subsidi pemerintah seperti jika mereka ke klinik GP bagi skim bantuan kesihatan masyarakat CHAS. Bayaran bersama akan dihadkan antara $9 dengan $35. Anda boleh membuat janji temu secara online menerusi laman web ketiga-tiga syarikat tersebut sebelum mendapatkan suntikan. Anda bagaimanapun tidak perlu membuat janji temu sekiranya ingin ke farmasi Watsons di Paragon dan Unity di Parkway Parade. Kesemua 8 ahli farmasi di ketiga-tiga cawangan farmasi sudah menjalani latihan sehingga 6 bulan sebelum dibenarkan untuk melakukan suntikan. We hope that through this move, we can also play an important role in preventive care so that more people can come forward to receive their flu jabs and we'll be able to help to increase the flu vaccination rates in Singapore. Penguasa Keuangan Singapura MAS meramalkan ekonomi Singapura tahun depan akan berkembang pada rentak yang agak serupa seperti mana yang disaksikan pada tahun ini. Dalam semakan terbaru MAS, pertumbuhan ekonomi Singapura dijangka berada dalam lingkungan 2 hingga 3% tahun ini dan tahun depan. Menurut MAS lagi, pertumbuhan GDP bagi kedua-dua tahun ini akan dipacu oleh pemulihan kitaran teknologi sejagat. MAS bagaimanapun mengeluarkan amaran bahawa satu pembetulan dalam putaran industri teknologi global boleh menjadi antara risiko utama tahun depan. Risiko-risiko lain termasuklah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat dan keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat berpotensi memberi kesan negatif kepada ekonomi global. Should the new president favor a substantial hike in tariffs, whether it's for China or its US's trading partners, this could dampen business sentiment, raise up the production costs, and therefore weigh on demand of good shipments such as electronics and the trade-driven electronics upcycle. MAS juga menarik perhatian negara-negara ASEAN akan paling terjejas sekiranya Amerika Syarikat dan China tidak sepakat. China mengeksport semakin banyak barangan elektronik kepada negara seperti Vietnam dan Malaysia, manakala jumlah import Amerika dari ASEAN dan India semakin meningkat. MAS menambah sektor pengilangan berpotensi meraih manfaat jika dapat memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi komponen upstream dan midstream. Given that geopolitical risk isn't going to diminish over time, indeed, it looks like it's going to be a permanent picture now, which is why we have seen and we are likely to continue to see companies continue to rejig the supply chain and in terms of production processes, etc.
things are not going to be going back to pre-pandemic or pre-2016, for instance. Singapura akan menyuntik tambahan $440 juta kepada sebuah skim untuk membantu pengembangan syarikat-syarikat teknologi mendalam atau Deep Tech. Pemerintah akan menggunakan dana itu untuk memadankan pelaburan dalam sektor swasta. Di bawah skim Equity Syarikat Pemula SG, pemerintah akan menaikkan had pelaburan setiap firma daripada $8 juta kepada $12 juta. Sejauh ini lebih 330 syarikat pemula sudah pun meraih manfaat daripada program tersebut. Berucap di sebuah acara syarikat pemula, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat berkata, pelaburan yang dibuat oleh firma-firma pemula untuk tahun ini adalah lebih rendah. Syarikat-syarikat itu juga boleh menjangkakan lebih banyak bantuan termasuk cabaran inovasi terbuka. Terdapat juga sebuah platform sehenti untuk membantu firma pemula luar negara bersepadu dengan ekosistem Singapura. Singapore seeks to work closely with our partners to strengthen our innovation ecosystem so that we can serve as a global Asia node for technology, innovation and enterprise, and support innovators locally, regionally and globally. Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong berkata kajian menunjukkan bahawa syarikat-syarikat dengan barisan anggota lembaga yang rencam mencatat prestasi lebih baik dari segi keuangan, lebih berinovasi dan mampu menguruskan risiko dengan lebih baik. Berucap di forum anjuran majlis bagi kepelbagaian lembaga, Encik Gan menggesa pengarah-pengarah syarikat supaya membuat usaha secara sengaja. Ini demi menyuntik perspektif yang segar dalam pertubuhan masing-masing. Ultimately, companies should recognize that it is to their benefit to have a greater diversity of perspectives, skills, and experiences to better navigate the challenges ahead. I urge each one of you to build greater diversity in your respective companies as you expand your markets, strengthen partnerships, and explore opportunities going ahead. Satu kajian mendapati bahawa jumlah pengarah wanita mencecah paras rekod pada 2023 merentasi syarikat-syarikat tersenarai, lembaga berkanun dan badan amal. Dalam kalangan 100 syarikat yang disenaraikan di saham bursa SGX, pengarah kali pertama membentuk 66% daripada pelantikan baru. Ini lonjakan 20% berbanding pada 2022. Sungguh pun demikian, Encik Gan berkata masih ada ruang untuk mewujudkan lebih banyak kepelbagaian jantina dalam kalangan syarikat tersenarai di luar 100 syarikat teratas serta juga firma-firma tidak tersenarai. Seorang lelaki yang didakwa atas tuduhan membunuh seorang sukarelawan akar umbi berusia 41 tahun di Clementi dibawa ke tempat kejadian oleh polis. Jika bersabit bersalah, Toh Chee Hong, 50 tahun, menghadapi hukuman mati. Toh tiba di Clementi Avenue 4 sejurus selepas pukul 10 pagi tadi diiringi oleh beberapa pegawai polis. Dia terus dibawa naik ke tingkat 19 Blok 311C. Kemudian para pegawai polis mengiringi suspek itu ke sebuah kawasan terbuka berhampiran kaki blok tersebut. Dia dilihat membuat gerak isyarat ke arah lantai dan pegawai polis meletakkan tanda di tempat itu. Seterusnya, mereka menuju ke sebuah tempat letak kereta bertingkat. Di sini, suspek dilihat menjawab beberapa soalan yang diajukan polis. Sepanjang proses itu, Toh menundukkan kepalanya apabila dia tidak disoal. Selepas sekitar 1 jam berada di tempat kejadian, Toh dibawa menaiki sebuah van hitam yang tidak bertanda. Toh dituduh menikam Winston Khoo, seorang sukarelawan akar umbi dengan sebilah objek kecil pada 21 Oktober. Mangsa meninggal dunia di hospital. Para penduduk melaporkan mereka juga melihat seorang lelaki mengejar seorang wanita di sebuah tempat letak kereta berdekatan. Berdasarkan siasatan awal, Toh dan mangsa mengenali satu sama lain. Penguasa pembangunan semula bandar URA akan memelihara 6 bangunan lama di tapak lokasi Akademi Polis Lama OPA. Menteri Negara Pembangunan Negara Dr. Muhammad Faisal Ibrahim memberi kemas kini itu menerusi catatannya di Facebook hari ini.
pada 2021, HDB, URA dan SLA telah mengumumkan projek bina ikut tempahan BTO di tapak tersebut bagi sebuah estet perumahan baru Mount Pleasant. Estet seluas 33 hektar itu akan menempatkan kira-kira 5,000 flat di kawasan OPA. Menurut Dr. Faisal, estet baru itu akan memenuhi keperluan perumahan pelbagai lapisan rakyat Singapura. Namun sejarah dan warisan yang kaya OPA tidak akan dilupakan. Salah sebuah daripada 6 bangunan lama yang dipelihara itu akan dijadikan balai polis di estet baru itu. Dr. Faisal berharap dapat bekerjasama rapat dengan kumpulan kerja warisan Akademi Polis Lama, pakar warisan dan masyarakat polis bagi memikirkan cara untuk menyepadukan sejarah OPA dalam rancangan pembangunan itu. Sementara itu, saudara, lebih 450 perenang dari 38 negara akan berentap dalam Piala Dunia Renang Akuatik bermula Khamis ini. Ini termasuk juara Olimpik seperti perenang Amerika Syarikat Kate Douglas yang membawa pulang 2 pingat emas dan 2 perak di Sukan Olimpik Paris 2 bulan lalu. Peminat dunia renang juga berpeluang menyaksikan pemenang rekod dunia Chad Le Clos dari Afrika Selatan. Ini merupakan persinggahan terakhir piala itu selepas Shanghai dan Incheon, dan juara keseluruhan akan dinobatkan di Pusat Akuatik OCBC. Seramai 40 perenang tim Singapura akan beraksi termasuk pemenang pingat perak Sukan Commonwealth Tiong Zen Wei. Tiong berharap dapat mencari keyakinan untuk sekali lagi bertanding selepas terlepas peluang untuk berlumba di Sukan Olimpik. It's been a while since I've swum a meet at home at this kind of level, so I'm just really excited to see what I can do. I've been refining my racing techniques and plans over the past 2 weeks in Shanghai and Incheon, so hopefully it will pay off in Singapore.